Nama saya Nur Syafiqah binti Zulkifli, nombor matrik 10 DLS 21F1024. Nama saya Nur Farhana binti Marzuki, nombor matrik 10 DLS 21F1030. Nama saya Nur Kasmina Nazifah binti Firaza, nama matrik 10 DLS 21F1037. Nama saya Ayuna binti Ahmad, nombor matrik 10 DLS 1F188. Ada 8 perkara yang kami akan bincangkan hari ini. Nombor 1, pengenalan zakat. 2, tujuan pengeluaran zakat. 3, hukum pengeluaran zakat. 4, hikmah mengeluarkan zakat. Nombor 5, isu berkaitan dengan ibadah zakat. Nombor 6, langkah mengatasi isu tersebut. Nombor 7, isu masalah bagi tugasan berdasarkan masalah PBT. Dan nombor 8, Yang pertama, pengenalan zakat. Pengertian zakat dari segi bahasa dan juga dari segi syarak. Kalau pengertian zakat bagi segi bahasa merupakan kata terbitan dari kalimah zakat, bermaksud suci dan subur, termasuklah bersih, berkat, berkembang dan baik kepada harta zakat, pembayar zakat dan penerima zakat. Dari segi syarak pula, zakat adalah mengeluarkan harta tertentu dengan kadar tertentu mengikut syarat-syarat tertentu untuk diagihkan kepada golongan tertentu. Tujuan pengeluaran zakat. Tujuan pengeluaran zakat adalah untuk mensucikan harta dan menambahkan keimanan kepada Allah. Yang kedua, untuk menunaikan kewajipan dan memberikan hak. Dan ketiga, menumbuhkan perekonomian orang Islam. Yang ketiga, hukum mengeluarkan zakat. Hukum zakat. Zakat adalah fardu ain ke atas setiap orang Islam yang memenuhi segala syarat-syarat wajib. Yang keempat ialah hikmah pengeluaran zakat. Hikmah pengeluaran zakat yang pertama ialah amalan zakat dapat mencapai keimanan yang sempurna. Dan yang kedua, amalan zakat boleh membiasakan diri supaya bersifat pemurah. Dan yang ketiga, zakat boleh menguatkan hubungan persaudaraan dan kasih sayang antara sesama Islam. isu berkaitan dengan zakat. Nombor 1, berlakunya penipuan yang berkaitan dengan pengutipan duit zakat, di mana pengutip itu mengambil duit dan menyimpannya. Mereka ni bukan dari pihak pengutipan zakat, namun mereka berpura-pura dan menyimpan duit kutipan itu. Kedua, ramai golongan miskin di negara kita yang tak dapat bantuan zakat. Terdapat banyak warga di negara yang layak mendapat zakat, namun begitu tidak semua mendapatnya. Ini kerana terlalu banyak orang yang meminta bantuan. Nombor 3, kurangnya pusat agihan bantuan zakat. Kita dapat lihat bulan puasa yang banyak tempat pengumpulan zakat, tapi tempat agihan duit zakat kurang. Ini menyebabkan lebih susah untuk orang meminjam zakat kerana betul ke tempat-tempat agihan bantuan yang kemungkinan jauh dari tempat tinggal mereka.
banyak langkah mengatasi isu tersebut. Yang pertama, projek-projek agihan zakat. MAIWP telah menubuhkan anak syarikat yang bertujuan untuk memberikan perkhidmatan dan ratahan kepada asnaf. Usaha yang digiatkan dengan menyalurkan dana zakat kepada institusi pelaksanaan seperti hospital usrawi dan institusi pendidikan di bawah MAIWP. Yang kedua, menggaji skim dan jumlah agihan secara berkala. Setiap 5 tahun, MAIWP akan mengkaji skim-skim bantuan sedia ada dengan mengambil kira had kifayah dan taraf kehidupan yang semakin meningkat. Yang tiga, pembangunan hartanah dan pelaburan. MAIWP sehingga tahun 2012 memiliki hartanah berkuasaan 385.32 ekar merangkumi tanah masjid, sekolah rendah, agama, surau, bangunan dan rumah kedai. Adakah pemberian zakat membantu meningkatkan atau merubah taraf kehidupan golongan asnaf? Apa pendapat korang semua? Pada pandangan saya setuju bahawa pemberian zakat dapat membantu meningkatkan taraf kehidupan golongan-golongan asnaf. Hal ini demikian kerana pemberian zakat ini telah dikenal pasti dapat mengurangkan jurang kemiskinan dan jurang agihan. Dengan adanya bantuan pemberian zakat ini, sudah pasti berlakunya penurunan angka kemiskinan dan bakal berlakunya penggalakan pertumbuhan dalam ekonomi yang mana bukan sahaja dirasai oleh golongan kaya semata-mata, namun golongan miskin juga turut merasainya. Zakat ini juga dapat mengelakkan harta dari tertumpu kepada golongan tertentu sahaja dalam lapisan masyarakat. Oleh itu, pusat zakat bertindak sebagai ejen atau institusi yang mengagihkan harta dan kekayaan untuk diagihkan secara adil dalam ekonomi. Sebagai contoh, zakat dapat menyediakan modal untuk golongan asnaf yang memulakan perniagaan secara kecil-kecilan. Secara tidak langsung, zakat dapat membantu dalam membuka peluang perniagaan dan pekerjaan kepada mereka yang memerlukan agar dapat berdikari dan menyumbang semula kepada masyarakat. Pada pendapat saya, pemberian zakat dapat membantu mereka yang memerlukan kepada golongan asnaf yang terjejas secara tiba-tiba, hilang pekerjaan dan tiada sumber pendapatan. Kadar zakat hanya serendah 25% daripada harta bagi mereka yang cukup syarat. Namun masih ramai yang lihat untuk menaikkan kewajipan itu dan beranggapan akan mengurangkan harta mereka. Situasi tersebut menyebabkan bertambahnya asnaf baru yang perlu dibantu dengan sumber zakat yang dikutip. Itu memberi sinar kepada golongan itu meneruskan kehidupan. Oleh itu, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan mestilah meningkatkan kesedaran awam mengenai tanggungjawab berzakat dengan turun padang bertemu individu dan syarikat koperasi bagi sesi penerangan dan pemahaman mengenai zakat dengan melancarkan platform baru kaunter zakat digital untuk menyenangkan orang awam menunaikan kewajipan dan tiada lagi alasan tidak mahu bayar zakat. Pada pendapat saya pula, saya setuju ini kerana dana zakat boleh dimanfaatkan bagi program pembangunan ekonomi bertujuan meningkatkan taraf ekonomi golongan asnaf melalui penyediaan peluang-peluang perniagaan dan keusahawanan. Dengan membantu golongan asnaf secara langsung dalam bidang-bidang tersebut, zakat telah memainkan peranan sebagai instrumen agihan ekonomi yang seimbang bagi mengurangkan kadar kemiskinan dan meningkatkan taraf dan kualiti kehidupan, menyediakan kehidupan yang selesa dan sejahtera. Selain itu juga dapat merapatkan jurang kekayaan yang terbentuk antara golongan kaya dan golongan miskin.
pada pendapat saya, pemberian zakat membantu meningkatkan taraf kehidupan golongan-golongan asnaf. Ini ialah kerana dengan bantuan zakat, individu dari golongan ini boleh mendapatkan pendidikan. Pendidikan ialah cara seseorang individu itu untuk mendapat masa depan yang cerah. Pendidikan amat penting dalam mendapat pekerjaan, kerana majikan akan hanya kerana kebanyakan majikan mencari pekerja yang mempunyai sekurang-kurangnya sijil SPM. Dan jika seseorang mempunyai kurang dari itu atau hanya SPM, mereka akan susah untuk mendapat kenaikan pangkat walaupun mereka mempunyai banyak pengalaman. Di peringkat pengajian tinggi, seseorang pelajar boleh mendapat pinjaman seperti BTPS. Namun begitu, tiada kewangan yang disediakan untuk pelajar sekolah rendah atau sekolah menengah. Mereka yang mendapat bantuan zakat akan menyambung taraf pembayaran dan penerimaan zakat apabila mereka sudah mendapat pekerjaan. Terima kasih atas setiap orang pandangan. Dari apa yang telah dijelaskan, kita dapat ketahui bahawa umat Islam perlu memahami hikmah pelaksanaan zakat bagi menunaikan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat dengan berkongsi harta yang dimiliki.